Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung di part yang kedua berkenaan tentang macam mana kita nak jadi kaya dengan cepat dan aman. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kaya yang cepat dan aman ni dengan berkata dengan rezeki yang bersih lah dan halal yang penting. Yang itu yang paling utama tuan-tuan sekalian. Jadi kita sambung tadi kita dah sebut berkenaan tentang kita dah sentuh berkenaan tentang keyakinan yang benar dan padu, yang mantap yang kita perlu ada untuk kita menjadi kaya. Antara 10 itu nombor satu yang kita telah sebut dan kita telah huraikan sedikit di part yang pertama. Jadi part yang kedua tuan-tuan dan sekalian, kita sambung lagi berkenaan ini. Tuan-tuan dan sekalian, bila kita bercakap tentang keyakinan ni, guru saya ni dia maklumkan bahawa sebelum tu dia kata sebelum kita kena tahu tuan-tuan dan sekalian, keyakinan ni dia boleh membuatkan macam-macam dengan izin Allah. Contohnya, keyakinan ni boleh membuatkan orang daripada jadi sakit dengan izin Allah. Boleh membuatkan orang mati, boleh membuatkan orang membunuh dengan izin Allah. Bolehkan orang miskin, dan keyakinan juga boleh membuatkan orang jadi kaya dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, seringkali kita sebenarnya kadang-kadang kita tak perasan keyakinan tu datang daripada mana. Dan mungkin dia lama-lama dia dah menjadi darah daging dalam diri kita. Tapi bukan makna tak boleh tukar, boleh upgrade dan sebagainya. Mungkin saja kadang-kadang kita terdengar tapi dan mungkin mula-mula tu mungkin logik kita tu seolah macam dia tak pedulikan. Tapi kerana asyik berlarutan dan sebagainya, maka secara tanpa sedar kita terpengaruh dan akhirnya keyakinan itu menjadi nyata buat kita. Jadi cikgu saya ni dia menceritakan tentang bagaimana ketika di universiti dulu dia telah mempelajari ataupun sedang study ataupun sedang baca buku yang mana buku itu menceritakan tentang kekuatan kata-kata untuk mempengaruhi orang. Jadi dia telah pakat dengan kawan-kawan dia tuan-tuan dan puan sekalian, dia nak bagi eksperimen pada seorang sahabat yang lain, yang contohnya nama dia adalah Ahmad tuan-tuan dan sekalian. Ahmad ni dia tak tahu apa yang dia telah rancangkan cikgu saya ni dengan rakan-rakan lain. Jadi bila di universiti tu bila masuk kelas tu, dia cakap pada kawan dia, Ahmad, kamu ni macam pucat lah, kelihatan pucat lah kan. Bukan dia je kata, bukan kawan tu je kata, dia pun kata kau memang pucat lah ni, kenapa ni? Kawan-kawan dia sekeliling pun kata dia pucat. Jadi akhirnya apa? Anda mungkin dah tahu apa yang terjadi. Si Ahmad ni dia langsung tak masuk kuliah. Dia pulang terus dengan alasan dia sakit. Dan yang lebih pelik lagi, lebih aneh lagi adalah pada esok harinya kita gelakkanlah kawan-kawan cikgu saya ni dengan kawan dia, gelakkanlah dia kan. Tuan-tuan sekalian, lepas tu dia kata dia memang sakit betul. Bukan main-main. So kawan-kawan ni semua cakap kat dia, tak, kita yang bunga pada kau kan. Tapi dia kata dia memang sakit betul-betul. Jadi tuan-tuan dan sekalian, apa yang kita boleh dapat daripada sini adalah sesuatu yang masuk dalam diri kita ni, kita perlu hati-hati kerana boleh jadi kalau kita telah meyakini sesuatu yang salah, sebab kekuatan keyakinan dia luar biasa yang Allah SWT jadikan apa saja yang berlaku tu dengan izin Allah. Sebab tu kalau kita bercakap itu, kita kena bercakap yang betul sebab keyakinan tu berlandaskan yang betul. Sebab tu kalau dalam dunia dakwah tuan-tuan sekalian, kalau anda boleh lihat ada kumpulan dakwah ni, dia kata kita perlu cakap lagi dan lagi cakap tentang perkara yang hak. Kalau kita cakap perkara yang batil, yang tak betul, maka keyakinan terhadap perkara tu yang masuk dalam diri kita. Sedangkan keyakinan yang benar-benar yang kita perlu ada adalah keyakinan yang benar-benar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dari sini kita tengok keyakinan sangat-sangat penting dalam diri kita. Dia akan memberi kesan kepada tindakan kita, dan juga keyakinan itu datang daripada apa yang masuk dalam diri kita. Kita kena jaga-jaga kena hati-hati, kena pilih dan sebagainya. Jangan biar apa saja masuk, yang mudah saja masuk dalam diri kita Jadi tuan-tuan sekalian, jadi itulah input yang salah. Kalau kita yakini, jadi boleh jadi ia akan jadi kenyataan. Jadi kerana itu kita perlu memilih, dan hanya kita perlu fokus kepada masukkan hal-hal yang perlu
yang mendukung kita, yang membantu kita, yang mengupgrade sistem keyakinan kita. Okey, dalam Islam, dalam aspek Islam, kita perlu lakukan, okey, perlu memilih yang mana yang boleh meningkatkan iman kita, ketakwaan kita. Tapi dalam bab kekayaan, kekayaan yang halal, kita perlu ada sistem keyakinan yang betul terhadap rezeki, terhadap kekayaan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, otak manusia ni, kita ulang lagi sekali, seperti besi ataupun magnet. Bila keyakinan kita tentang duit itu berlawanan, saling berlawanan, jadi tanpa secara sedar, kita akan menjauhi duit tu dengan secara neutral. Jadi oleh sebab itu, untuk menjadi kaya yang halal, kita harus ubah keyakinan kita ini, yang mana kalau negatif itu terhadap wang ataupun rezeki itu, kita perlu tukar kepada keyakinan yang bersikap positif, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, daripada mana datangnya keyakinan? Tentunya haknya ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan ni tuan-tuan sekalian, antaranya datang daripada pengalaman kita, dan boleh jadi datang daripada apa yang kita baca, boleh jadi datang apa yang kita dengar dan apa yang kita rasakan, baik secara sedar ataupun secara tidak sedar. Jadi keyakinan itu melandasi sesuatu ataupun cara kita berfikir, cara kita berbicara, cara kita bertindak, sama ada di waktu sekarang ataupun masa depan, insya-Allah. Dan seringkali apa yang kita yakini akan menjadi kenyataan buat kita. Jadi tuan-tuan sekalian, antara siklus ataupun putaran keyakinan ini, iaitu keyakinan, tindakan, potensi yang kita pergunakan dan hasil sebagaimana kita, contoh yang mana kita boleh faham adalah mula-mula keyakinan, keyakinan sini contoh, kemudian ke tindakan, kemudian ke potensi yang digunakan, kemudian ke hasil. Siklus tu, keyakinan, tindakan, keyakinan, tindakan, potensi yang digunakan, kemudian hasil. Keyakinan, tindakan, keyakinan menghasilkan tindakan, tindakan menghasilkan potensi yang digunakan, potensi yang digunakan menghasilkan sesuatu, hasil, kemudian keyakinan kita salah, maka tindakan salah, potensi yang kita gunakan salah, hasil kita tak betul, hasil kita tak dapat, hasil kita merudum dan sebagainya. Jadi keyakinan itu perlu diperbetulkan. Jadi tuan-tuan sekalian, keyakinan ini datang daripada mana? Yang mana kita sebut tadi, dia datang daripada, boleh jadi pengalaman kita, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan dan sebagainya. Jadi kita nak bercakap tentang ada satu kata daripada Anthony Robbins, dia kata the past does not equal the future. The past does not equal the future. Jadi apa sahaja yang pengalaman kita lepas-lepas itu tak sama dengan masa depan. Jadi keyakinan kita terhadap masa lepas kita itu perlu diperbetulkan supaya masa depan kita itu bukan keyakinan yang mungkin salah ataupun negatif ataupun yang tak betul. Itu penting, tuan-tuan sekalian. Jadi kita nak bercakap tentang ada seorang seorang lelaki ni, nama dia Adam Hu. Mungkin anda yang biasa dengan dunia motivasi ini kenal Adam Hu, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita baca sejarah Adam Hu ini, dulu masa dia budak-budak dulu, dia memang suka main game dan sebagainya, tuan-tuan sekalian, suka bermain, tak nak belajar dan sebagainya. Jadi sekarang ni dia dah berjaya, dah ada duit dan membantu orang dan sebagainya. Jadi kita ambil apa yang orang kata apa daripada sudut bagaimana dia boleh jadi kaya, itu tuan-tuan sekalian. Kaya itu bukan makna kaya duit. Kaya ini dia masa ada, hubungan okey, tuan-tuan sekalian. Kita tak masukkan kaya itu hanya duit semata-mata. Kita bukan gila duit, tuan-tuan sekalian. Jadi apa ibrah yang kita boleh dapat? Ibrah, tuan-tuan sekalian, yang mana pada awalnya dianggap bodoh ataupun terbelakang ataupun tak punya harapan ataupun menduduki ranking yang rendah dalam kelas, dan sekarang menjadi juara, tuan-tuan sekalian. Apa yang dikatakan, ini Ernest Wong pula sebut, antara yang menghambat kita adalah keyakinan yang salah dan sikap yang negatif. Jadi tuan-tuan sekalian, Adam Hu ini kejayaan dia pertama iaitu datang daripada perubahan keyakinan yang salah menjadi keyakinan yang tepat yang tepat. Jadi yang kedua itu keyakinan salah ditukar kepada keyakinan yang tepat. Yang kedua adalah bahawa dia mempunyai tujuan yang mantap, dia jelas. Yang ketiga, dia mempunyai alasan yang sangat kuat kenapa dia perlu mencapai kejayaan.
Malah bahkan dia kata dia telah mengucapkan secara public commitment di depan, maknanya secara public dia mengucapkan kenapa dia kena capai sesuatu ni. Maknanya dia punya alasan yang kuat di depan kawan-kawan dia, dan akhirnya dan dia ada ditertawakan sebenarnya. Jadi keempat, kunci kesuksesannya adalah dia mempunyai strategi yang tepat, yang kemudian tuan-tuan sekalian akhirnya dia boleh capai kejayaan. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja perkongsian pada kali ini berkenaan tentang macam ni cara untuk kita jadi kaya cepat, dan kaya cepat yang halal, dan juga dan aman. Semoga dengan perkongsian ini daripada guru saya ini, Tong ini, moga dapat kita applykan untuk ekonomi umat Islam secara generalnya, secara orang kata apa, secara generalnya, supaya kita tindakan kita ini, fikiran kita ini dapat diperbaiki. Bukan bermakna kita nak jadi seorang yang kaya raya, ada duit, boros, membazir dan sebagainya, tapi kita membetulkan mindset kita. Mungkin ada sesuatu keyakinan negatif yang kita telah tanam dalam diri kita yang menyebabkan mungkin kita sukar untuk jadi kaya. Kaya bukan bermakna kaya duit, tapi kaya bersedia ada masa, hubungan yang baik, sihat tubuh badan, insya-Allah. Jadi sekian saja, terima kasih kerana sudi menonton. Sila subscribe di channel Sumber Inspirasi ini untuk anda sentiasa dapatkan tips-tips yang menarik untuk orang kata menjadi dorongan kepada anda untuk menjadi berjaya, insya-Allah, di dunia dan juga di akhirat. Kami doakan agar anda sentiasa bahagia, insya-Allah, berjaya bersama orang-orang yang tercinta, tersayang, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.